Alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita dan insyaAllah marilah sama-sama kita mengamalkannya. Jadi insyaAllah kita sambung kitab kita, yakni kitab penawar bagi hati, yakni ubat bagi hati kita. InsyaAllah kita sambung. Kita masih dalam bab yang ketiga, yakni pada menyatakan marah. Pada menyatakan marah. Okay, insyaAllah kita sambung. Jadi hari tu kita baca dah rakaat yang pertama tu. Jadi kita sambung kat mana? Dan bermula. Betul dah tak? Ha? Betul tak? Betul tak? Ha. Okay. Jadi kita sambung kat mana? Dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu. Kita sambung situ. InsyaAllah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Tengok ulama guna. Perkataan apa dia guna? Memecahkan. Bukan dia kata menghilangkan. Tengok. Hijau ulama ni. Kalau menghilangkan tak ada tu. Nampak? Ke tak? Bila kata memecahkan, maksud bukan tak ada tu. Jadi helu. Orang kata ni kata jadi helu. Faham lagi tak? Ya tak ni? Dia stokor gitu. Jadi pecah dia. Biar jadi halu-halu-halu. Gitu. Kalau hilang tak ada marah tu, nak berlawan Yahudi mana kita? Bini orang buat lagi bini. Dah mana? Dah ni marah. Kamu tak ada rasa nak marah langsung. Ni sakit otak kita mikir. Sebab tu bukan menghilangkan, memecahkan. Tu dia. Tu. Tu dia. Depan tu kita akan jumpa lah lagi. Maksud kamu yang marah tu bukan hilang terus. Dah. Tengok. Kita kata apa pun ulama guna memecahkan. Kalau menghilangkan senang. Dah, ada maksud dia. Okey. Dan bermula memecahkan akan bersangatan marah. Bersangatan marah. Masuk marah sehingga keluar daripada batasnya. Dipanggil bersangatan. Kita makan lada pedah. Memang nak pedah. Makan baru sedap ikan singgang. Tapi kalau bersangatan pedah. Ngepinggang-pinggang kita lepo. Betul tak? Pedah berdoa lalu. Macam kena hari tu pergi kuliah di Kedah. Allahumma salli ala Muhammad. Kebetulan ada tahlil. Tahlil dia bagi nasi lemak lah. Sambal ya Rasulullah. Jadi anak buah hamba seorang tu, dia lada tu sutir-sutir makan semuluk. Bang, hamba nak lagi gitu dia boleh. Tapi bila jumpa nasi lemak tu, dia pun selendar. Hak berakhir pedah pun. Selendar tu. Tu bersangatan lah tu. Tu nak cerita. Sampai dah boleh guna lah. Tu dia kata. Bukan marah. Bukan marah ada marah dah. Yang bersangatan tu. Jadi melampau. Marah yang melampau. Hingga keluar daripada batas-batas syarak. Tu. Maka tu yang salahnya. Tu maksud bersangatan. Tak? Okey. Dia kata setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Yang amat penting. Penting, amat penting. Maksud penting sangat-sangatlah. Ia pada agama. Tu. Kena jaga kawal marah kita tu. Okay, insyaAllah kita tengok sabda Nabi dulu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa syadidu bisar'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Artinya, tidak ada yang sangat kuat itu yang tiada merebahkan dia oleh beberapa lelaki. Hanya senya
yang sangat kuat itu yang memiliki ia akan dirinya pada ketika marah. Ya, diriwayatkan oleh Syaikhan, maksudnya Bukhari dan Muslim. Okey. Maka Nabi beritahu kepada kita, tak, tidaklah orang yang kuat ni, boleh akak lari balak, boleh merebahkan orang lelaki macam cerita Hercules tu. Tak? Sehingga lek ni 30 orang, lek ni 30 orang. Pernah tengok tak cerita budak-budak tu? Hercules kan? Tarik ni. Lek ni setali, lek ni setali. Lek ni 30, lek ni 30. Tarik nak suruh buka ni. Dok buka setara marah. Gagahnya dia. Dia tarik gitu. Rebah habis orang 30. Maksud bukan kuat gitu Nabi kata. Tak. Orang yang kuat ni orang yang boleh menahan akan marah dia. Bukan maksud boleh merebahkan lelaki. Bukan boleh hakak balak dah. Atau orang yang kuat yang boleh menahan akan marah dia. Ini maksud daripada hadis ni. Jadi itulah orang yang hebat. Orang yang boleh menahan akan marah dia. Sifat marah ni ada belaka dalam diri manusia. Maka bila orang tu boleh kawal marah dia, maka orang ni lah orang yang paling kuat. Tu bukan boleh merebahkan orang, bukan boleh gocok orang 10 lawan 1. 20 lawan seorang. Ada sahabat hamba tu 16 orang lawan dia seorang. Rebah habis 16. Bang, hebat dia, silap dia. Bang, hamba tak berani lawan dia. Orang kecil je. Tapi licoh ha. 16 orang ni kata dia kedai tengah duduk atas kursi. Bang, 16 rebah habis. Tu kata. Ada lagi zaman ni gitu. Ingat ke zaman tua betul tak? Jadi bukan hak gagah gitu ya tu. Dah. Nabi kata, orang yang boleh menahan akan marah dia. Tu ni. Okey. Itu maksud daripada hadis. Okey. Maka hikmah daripada hadis ni kita jagalah akan marah kita tu. Kawal. Kawal. Ertinya, kita tengok erti dia kata. Kuasa ia seseorang menahan dirinya daripada memaki. Tengok. Ni orang hebat. Nampak? Boleh tahan daripada memaki. Ni kita, ya Allah. Mulut ikut lepas kali. Kata. Kalau tahu gini. Malah-malah aku buat bini ni. Dah kita marah ke bini kita. Dah lah bodoh. Payah pula nak tegar. Betul tak? Mulut kita. Kita marah orang di tepi jalan. Kita maki je. Bang. Tu. Maka ni orang yang boleh menahan daripada memaki. Orang ni yang hebat. Dan memukul pada ketika ia marah akan seseorang yang lebih daif daripadanya. Biasa kita ni, manusia, kalau hak ada orang pada dia, hak tu sedap dia nak kata. Itu sifat dia. Betul? Sebab tu orang lelaki ni, suami ni, dia lepas gerang ke orang puang dia. Sebab dia tahu dah orang puang yang lemah dia. Sebab tu dia berani. Betul tak? Kena marah kat jabat. Balik serana ke bini. Ke dak ni? Ni tok lelaki. Sebab dia tahu dah bini dah. Redak nak lawan dia. Betul ni? Dia lepas itu lah. Lepas ke anak-anak. Ini jadi ni kis benda tu. Kis marah lah tu. Jadi berlakunya dera apa serba tu. Nampak? Gitu. Jadi kita dah nak kawal marah kita. Macam duk kata semua, anak buat air sirak sampai kita lepas musim. Betul ni? Waktu buat air sirak je, tapung musim tu. Anak buat jatuh telefon kita pecah skrin. Kita pinyak sampai lembek budak tu. Betul tak? Ni kis kenapa tu? Kis kita marah ni lah. Orang yang lebih do'if pada kita. Anak nak lawan dia. Dia pandang nangis je. Betul ni? Ni sifat manusia. Itu kesan daripada marah ni memang tak molek. Nampak? Majikan kepada pekerja. Pekerja tak akan lawan musuh kerana pun. Dia tak lawan. Amba ada satu tengok cerita seorang pekerja dengar. Bukan majikan tu subkon dia je. Amba tengok. Kebetulan dia belebelkan anak buah dia. Anak buah dia tu, bos dah anak buah dia katang. Tapi anak buah dia tak boleh lawan sebab mu pekerja. Betul ni? Jadi majikan ni, dia boleh marah ke pekerja dia sebab dia ada kuasa. Betul ni? Waktu lemah pada sebab dia nak kata uduh je kata je. Kata-kata ni cukup kesat lah Cina. Cina dia tak ada erti halarang. Tapi nak cerita sifat marah tak ni. Jadi dia berani marah kepada orang yang lebih daif pada dia. Sama ada daif dari segi tenaga, daif dari segi pangkat. Betul?
Pejabat-pejabat tu, pengurus tu Allah tolak bah kekek Faham lagi ni? Tapi berapi marah ke pekerja dia? Pekerja dia sama besar dengan hak organ tu. Faham? Tapi pekerja tak berani lawan. Betul? Ni sebab lemah. Dia pekerja. Tahu ni? Maka kita tengok dia marah, Allah Maha boleh tahan dia ni. Kata saya yang berbulak, oh kalau kata kaku aku lepak tu. Faham? Tak? Jadi kata-kata yang kesak memaki. Cina dia kata kan? Gua tengok lu butu-butu bukan orang lu tahu. Kenapa dia kata? Kalau kita kan ni maaf. Dia kata gua tengok lu butu-butu bukan orang lu tahu. Maksudnya bukan orang. Nampak? Betul-betul bukan orang mu ni. Allah. Tak? Gua tengok lu keletas punya orang lu tahu. Di bahan kertas tu. Angin baru datang lu sudah goyang. Dia kata. Faham tak? Mu faham tak apa kata? Tak faham? Lah. Sekejap lagi saing dengan Cina. Sekejap lagi. Amba Cina cakap Cina. Dulu Dulu putih ni hitam. Masa budak-budak tu. Orang ingat kita Cina. Faham? Lah. Kita senyak tengok dia kata Melayu Amba kata Melayu sorry ma. Dia kata sorry ma. Sorry lah. Cina kan R jadi L. Betul? Sorry ma. Wah ingat lu Cina. Kalau kau tengok kakak Amba tau. Arwah lah. Tengok dia. Orang tu Cina ada kata Melayu. Amba pergi ziarah dia sakit itu di hospital tau. Amba tengok. Cina ke Melayu budak ni? Amba kata budak Cina ke Melayu. Sebab nampak Cina. Betul? Tak tahu keturunan Melayu ke Cina ke mana tak tahu. Allah Alam. Okey, maka dia supah. Dia berani supah sebab apa? Sebab pekerja dia. Betul ni? Orang yang lebih rendah pada dia. Maka orang yang hebat, dia boleh tahan marah dia. Walaupun dia boleh marah. Orang tu tak lawan punya. Tapi dia boleh tahan. Orang ni hebat. Begitulah kita. Dengan anak-anak kita, bini kita. Dengan jiran tetangga kita yang lebih daif pada kita tu. Tu. Maka tu sebab dia kata, kuasa ia menahan dirinya daripada umpama memaki. Maki. Kita faham lah cakap kita maki tu. Dan memukul pada ketika ia marah akan seseorang yang lebih daif daripadanya. Tu. Ni orang yang hebat. Tu. Jadi kalau kita nak hebat, jangan marahlah. Jangan bersembah seorang lelaki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diguna perkataan bersembah. Kalau kita gak bertanya lah, sebab apa kita bersembah? Sebab Rasulullah ni insan yang agung. Jadi guna bahasa yang baik lah. Macam kita pergi ngadak raja, kita kata bersembah kan. Kita tak kata ngadak-ngadak lebih kurang. Sebab pangkat dia. Betul? Sebab tu guna bersembah. Tu. Tu. Perkataan tu. Orang yang lebih hebat pangkat. Macam Amba tengok mak Amba daripada kecil dulu. Bila jumpa orang keturunan Said-Said. Dia cakap neku. Neku. Tu daripada kecil tu. Belara ramai orang untuk Said kan. Dia cakap Amba dengar neku-neku. Dia cakap rendah diri. Pangkat nama tu. Dia Said, kita orang biasa. Kita guna bahasa yang beradab. Neku. Nampak? Kita ni dah geng-geng kita. Mengaku ke. Padahal kita tahu dah dia Said ke turun aku apa sebab tak. Tengok. Kalau hak turun aku, mu ambil cakap ada gokku. Belara ramai gokku. Yang mendengar mu ambil cakap patik. Dia kata patik. Tu. Lah ni tak ada dah. Tu zaman budak-budak. Dah belara kungah, kustia. Faham lagi? Kudu ramang sekku tu. Aku cakap patik. Faham? Hak Said ramai Said. Faham? Said Arung. Faham lagi? Said Ahmad. Nampak? Banyak belara Said. Aku Tuan Zainul tu cucu tak kepala. Faham? Jadi mak-mak Amba dia cakap sama budak itu. Dengar dia cakap. Neku. Faham lagi? Tu. Amat. Arwah tak Tuan Zainul. Mati dah cucu tak kepala. Anak Tuan Hitang. Mati dah. Mati dah. Mati. Biasa ke dia? Yaku Tuan Zainul tu kalau kitab Perukunan, di buku dalam kain. Di buku dalam kain sayang. Mu pernah pergi moya. Dia waktu ambil kitab Perukunan. Di buku dalam kain saya ikat gini. Sayang dia. Perukunan lama. Pada gini. Hebat kot dia. Bab-bab ngaji ni.
Amir ingat masa budak-budak, dia pernah pegang apa? Pegang. Dia tanya. Dia tanya. Mu kata Tuhan dia. Itu ayat dia. Faham? Tu dia cucu tak kepala. Faham? Dia tanya Tuhan dia ke tak? Amir kata lah, aku ada. Mana boleh tak tahu? Dia pun tanya. Dah mana? Dia tanya. Dia tanya mana tu nak suruh kita ngaji. Apa lagi? Itulah. Dia nak cakap orang seluruh kita cakap. Gocok pandang kau gocok. Okey. Habis itu. Maka dia kata, dan bersembah seorang lelaki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersembah ni maksud tanyalah kok kita. Suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu. Kita minta nasihat ni jangan minta banyak-banyak. Sikit sudahlah. Sahabat hebat dia. Apa? Minta sikit tapi boleh amal istiqamah. Hak tu sahabat. Kita tanya bertubi-tubi tanya ustaz. Berasa tak beramal. Faham? Sikit-sikit. Nampak? Tu dia tanya tu. Tengok sahabat bijak. Dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu. Sebab tu Nabi dia suruh para sahabat buat. Tak beri banyak. Dia beri sikit. Sebab Nabi suka istiqamah. Walaupun sedikit. Sebab tu kita jangan nak wirik selepas mayang ke. Jangan buat panjang-panjang. Kalau kita orang awam ni. Sebab orang awam dia wirik dengan nafsu. Bukan dengan zauki. Sebab orang arifin billah, awliya'illah ni. Salafus soleh ni. Dia zikir bukan dengan nafsu. Sebab tu dia boleh buat banyak dan istiqamah. Kita dengan nafsu. Ketika kita rasa nak zikir, kita zikir. Padahal bukan nikmat tak. Maka mari zuk molek tu. Buat banyak. 100 selawat pagi. Lala tahir malah tak buat terus. Jangan gitu. Dan kita buat 10 je. Lepas semayang buat 10. Kita tahu kita orang awam. Nampak? Tapi 10 tu jangan tinggal. Bila 10, kita boleh tahan, boleh out. Walau sibuk pun. Kalau lewat bangun pun main subuh, nak hantar anak sekolah, dah 10. Jang tak kita buat? Jang. Kalau 1? Ni. Biar sikit tapi istiqamah. Tu sebab tu mursyid, murabbi yang betul, dia ajar murid dia para salik, dia beri sikit. Dia tak beri banyak. Banyak tu ia automatik. Jadi sendiri. Contoh haji. Kita makan nasi. Bila rasa sedap, dengan sendiri. Nambah hak. Ke tak? Ke kena tolak kau? Tak. Dengan sendiri. Sebab kita rasa kan. Itulah bendanya. Sebab tu orang cerdik. Sebab tu Nabi beri sikit-sikit. Ada Nabi beri banyak sikit. Ada. Semua Nabi beri sikit. Dah lepas semayang baca ni sikit sangat je. Betul ni? Kita kira baca banyak-banyak. Dah tak buat terus. Betul tak? Kita buat sikit dulu. Tapi istiqamah. Bila kita istiqamah, dia akan datang rasa zauki. Dia akan datang zauk. Bila hati dah bersih. Maka waktu dia automatik. Ni kaedah kita beramal. Sebab tu Allah ajar kita semayang 5 waktu je wajib. Betul tak? Kan ada semayang lain wajib ni. Ada kan? Ada sikit ni. Betul tak? Sebab apa kita kata sikit? Sebab baru 25 minit. 5 waktu. Betul ni? Maka kalau kita kira dalam satu hari ada 24 jam. 1 jam 60 minit. Maksud tak sampai setengah jam. Dah lu. Banyak jam lagi kita. Sikit kita kata. Sikit sangat. Sikit buat. Faham lagi? Tapi siapa buat semayang 5 waktu istiqamah. Dengan cara yang betul mengikut kehendak Allah dan Rasul. Dia akan datang rasa nikmat. Maka sunat dia akan jadi dengan sendiri. Tu ni. Bila kita buat hak sendiri nikmat tu. Tak tinggal dah. Dia jadi gitu. Maka ni sahabat. Hebat dia. Dia minta sikit. Tak minta banyak. Kita terurus zikir 10 selawat. Sikit sangat. Sedap mu sikit sangat. Buatlah tengok dulu. Amal ni sudahlah. Lepas habis salam, istighfar 3 kali. Betul ni? Amal tu tengok. Boleh tinggal tak? 3 kali istighfar. Lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma antas salam. Atau ya khusi. Dah. Amal tu dulu. Rasa macam banyak-banyak lagi tengok. Boleh tinggal ke tak? Kalau dah tinggal, insya-Allah. Orang ni. Comel dia. Betul ni? Ni nak baca panjang-panjang. Time sibuk, bini duduk dah kereta dah. Main dulu. Start dah kereta panah. Nak pergi jualan rahmah. Betul tak ni? Dah nak wirik. Dah 100. Betul ni? Kalau 10 dah tak? Jang. Ni.
Sebab tu kita orang awam ni, kita beramal, dah biar padang dengan kita. Kita istiqamah sedikit dulu, insya-Allah. Sebab nak banyak tu panggil nafsu sahaja. Bukan betul-betul lagi mari daripada zauki kita. Tak. Itu penting ngaji ilmu tasawuf tu. Baru kita beramal bukan sesuka hati kita, tidak. Maksud dah ikut nafsu. Kita berpandukan ilmu. Okey. Maka dia kata, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Yakni jangan engkau marah. Tu je Nabi kata. Jangan engkau marah. Jadi kita ni, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita ngaji Nabi ni, Nabi dia bercakap mengikut ilham, mengikut wahyu. Nabi dia tahu siapa orang yang bertanya tu ada masalah dia tahu. Tak payah khabar, Nabi tahu. Ini hebat Nabi. Jadi bila hak ni minta, dia kata la taghdab, jangan marah. Kalau sahabat lain mari pula, dia tak kata hak tu, dia kata hak lain pula Nabi. Hebat Nabi tau. Sebab apa? Sebab Nabi tahu apa masalah yang ada pada sahabat. Tu. Kalau kita dia panggil kasyaf. Kasyaf. Nabi ni sebab apa Nabi boleh tahu sahabat? Nak tanya kali. Dia jawab, berkhabar dah dulu ingat sini tapi nak tanya kali lagi. Jawab dalam hati. Okey. Sebab apa Nabi boleh tahu masalah sahabat, tanpa sahabat beritahu, Nabi dah boleh rawat hati sahabat. Hak ni sahabat aku, hak ni masalah dia, hak ni. Dah, sahabat aku, hak ni masalah dia, hak ni. Sebab apa Nabi boleh tahu? Sebab Nabi mengajar sahabat dengan kasih sayang. Nabi amat kasih kepada sahabat. Maka bila Nabi mengajar dengan kasih, maka Allah akan buka kesalahan para sahabat supaya Nabi dapat merawatnya. Boleh? Betul tak ni? Okey, kita ambil. Ni rohani kan? Okey, kita tengok jasmani. Doktor, kita pergi kat dia tu, sebelum dia nak beri ubat kita, dia nak tahu tak kita nyakit benda? Nak tahu kan? Oh, kalau pakai wih, mampu doktor tu. Kena katok orang. Dah pakai wih, orang demam, dia wipik kuda. Betul ni? Betul tak? Cegek-begek, dia wipik panadol. Mana boleh? Mesti dia cek dulu. Sebab apa dia cek? Sebab dia nak tahu pesakit ni nyakit benda. Cek. Oh, demam je. Demam panadol apa? Rak ya wih. Betul ni? Itu jasmani. Begitu juga rohani. Maka sahabat pergi ngadu ke Nabi tentang rohani. Maka Nabi, Allah buka, kasyaf. Nabi boleh tengok apa masalah sahabat. Sebab tu Nabi kata, jangan mu marah. Masuk hak ni Ibrahim marah. Ada orang pergi ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, mu beri aku satu nasihat yang berguna apa lagi. Tak, Nabi jawab ringkas. Dirikan sembahyang di awal waktu. Sebab Nabi tahu dia ni lewat. Tak, hak ni buat mari tanya, okey hormat mak pok mu. Sebab Nabi tahu dia ni memang, tak hormat ke mak ayah. Dia tahu itu Nabi. Sebab apa Nabi tahu? Sebab Nabi kasih. Maka Allah buka hijab. Senang Nabi merawat para sahabat. Kita hari ni kita amal ikut hadis yang Nabi ambil. Dia macam tu baca ni. Oh, jangan marah. Padahal tak. Maka inilah bendanya. Begitu juga murabbi. Syekh-syekh tarikat yang benar lah. Bukan hak pelawak. Hak benar sungguh. Hak benar sungguh, dia tahu masalah murid dia. Sebab Allah buka. Dia nampak. Sebab tu, hak ni, mu akui selawat. Hak mu akui hak ni. Mu kena bangun tengah malam. Hak ni mu kena pergi minta sedekah nu depan biasa Batu Nang itu. Sebab apa hak ni suruh minta sedekah? Sebab muka mu bahi malu kau orang. Faham ya hak tu? Faham lagi ni? Tu. Hak ni kamu dah ayah pergi mari ngaji dah seminggu sekali mu mari majlis ilmu. Belajar ilmu sama dengan guru dia tu. Dah mu bakti kepada mak ayah mu je. Faham lagi? Sebab hak ni masalah dia mak ayah dia budak bayi tolong. Kalau saing, marah yang pergi lagi. Betul tak? Maka ni murabbi yang betul. Sebab tu amrayat semua dah, dalam agama kita, kita mesti ada murabbi. Guru yang merawat rohani kita. Kena ada. Hal tu kena carilah. Kena ada. Dia yang merawat rohani kita. Untuk kita sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni umat Islam jadi lemah sebab mereka tidak ada murabbi. Mereka beramal dengan suka hati dia je. Sedangkan Nabi ajar dah. Mengadak lutut. Belaga lutut kan. Tu masuk murabbi kena ada. Tu. Sebab murabbi ni kerja dia benda merawat rohani kita. Sebagaimana Luqmanul Hakim berkata kepada anak dia. Bila mu nak duduk suatu kampung, mesti ada dua orang doktor. Satu doktor jasmani, satu lagi doktor rohani. Kalau mu sakit jasad, pergi jumpa dia. Sakit rohani, ini perawat dia. Betul ni? Jadi tak pelik lah kita
dah 80 tahun pun hati kita masih sakit. Sebab kita tidak ada doktor pakar yang mengubat rohani kita. Dah kalau orang puan ustaz, orang puan untuk lelaki dia, murabi dia. Maka inilah yang perlu kita sedarlah. Barulah dia boleh rawat hati kita. Murabi yang sebenar tak perlu beritahu ke dia. Rohani kita sakit benda. Allah buka hijab, dia beritahu anak murid dia. Dia rawat hati kita. Ini hebatnya. Sebab murabi yang benar, dia mempunyai sifat kasih kepada murid dia. Dia dah ambil kesempatan ke atas murid. Baru kita dengar molek. Ni bila kita dengar tarikat-tarikat yang salah. Ambil kesempatan ke atas murid lah. Buat khianat murid lah. Betul ni? Itu bukan murabi yang sebenar. Sebab tu bila kita baca kisah salafus soleh. Contohlah wali-wali Allah dulu. Abu Yazid Al-Bustami ke Zunnu Al-Misri ke. Wali-wali Allah. Kau mengajar murid-murid dia. Betul ni? Malik bin Dinar ke. Mereka sanggup mati untuk murid. Itu betul. Sanggup mati untuk murid. Tu ialah tu. Tu. Maka inilah guru yang panggil murabbi. Bukan mu'alim. Hamba mu'alim. Jangan marahlah hamba. Kalau hamba tak tanya pun. Sebab kerja hamba mari bergerak. Hamba pun balik. Betul ni? Untuk beritahu je tentang Islam. Jadi, bila nak khusyuk, tu kita masing-masing kena cari guru kita. Tu hamba hanya menyedarkan. Dia kabur bergerak. Betul ni? Sebab tu bila kita baca kisah-kisah salafus soleh dulu, memang comel dia ajar murid dia. Dah tak sampai ke Tuhan buat apa? Anak murid. Sebab guru tu mempunyai sifat kasih betul-betul. Sanggup mati untuk murid. Murid kenyang, untuk guru lapar. Dia gitu. Sebab Nabi ajar gitu. Betul ni? Ni guru kenyang nothing. Anak murid lapar jela. Faham lagi ni? Anak untuk guru BMW. Anak murid KE30. Betul tak ni? Kedai. Ni dah zaman kita lah ni. Maksudnya guru mengambil kesempatan ke atas murid. Ini guru ni tak ikhlas. Betul? Tu kita nak faham. Sebab tu kita kena banyak baca buku. Nama? Kisah-kisah salafus soleh. Baru kita tahu, gini. Kita tahu sendiri lah. Kita pun tengok dengan mata kita. Tak ada seorang dah learning. Ikhlas. Apa? Kita akan apa? Benda tu. Maka inilah kita nak sedar. Okey. Habis itu. Okey. Maka dia kata jangan marah. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka mengulang-ulang lelaki itu akan perkataan. Maka mengulang-ulang Rasulullah SAW akan sabdanya la taghdab. Jangan engkau marah. Tu sebab Nabi tahu masalah dia tu. Mu tanya lagi benda aku jawab ni juga. Apa lagi? Itu Nabi SAW. Maka ini hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Okey. Habis itu sikit lagi jangan. Dan lazimkan olehmu. Lazimkan maksud sentiasakan olehmu pada kelakuan marah akan dua pekerjaan. Ni pengarang nak beritahu kepada kita. Lazimkan olehmu, hei orang yang menuntut ilmu, pada kelakuan marah akan dua pekerjaan. Kita tengok yang pertama lagu mana. Maka dia kata yang pertama, daripada keduanya memecahkannya. Tu. Tak memecahkannya. Lagu mana nak memecahkannya kata? Tak, kita tengok, kita baca dulu. Dan tiada aku kehendaki dengan memecahnya itu menghilangkan sama sekali. Tu. Kita ayat tadi dah sikit. Kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali. Dan tiada sayug ia bahawa ia hilang. Bahkan jika hilang ia, nescaya wajib menghasilkannya. Tu dia. Wajib menghasilkannya. Kerana bahawasanya ia perkakas bagi memerangi sekalian kafir. Kita tengok dulu. Yang ni maksud dia kata, marah ni kita nak memecahkan marah tu, dan tiada aku kehendaki dengan memecahkannya itu, menghilangkannya sama sekali. Maksud kata memecah tu bukan aku nak menghilangkan sama sekali. Tak. Macam kata tadi lah, sebab tiga dia memecah, bukan menghilang. Memecah maksudnya jadi halus. Maka dia kata, dan tiada aku kehendaki dengan memecahnya itu, menghilangkannya sama sekali. Buat apa pula? Tak boleh hilang sama sekali. Kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali.
Maksudnya sifat marah ni tak boleh hilang. Mesti ada pada diri manusia. Sebab apa nak ada? Itu senjata dia panggil. Senjata bagi kita. Senjata manusia. Nah, sebab kalau manusia tak ada sifat marah, maka cacat. Tak sempurna. Betul ni? Bakal lah belaka. Jadi tak gitu? Tak jadi. Kesifat manusia mesti ada marah tu. Tak boleh hilang semua sekali. Kalau kata boleh hilang semua sekali, pelawak. Sifat marah tak boleh hilang. Dia mesti ada. Mesti ada. Sebab marah, lawang diam dia. Sabar. Betul ni? Atas lawang diam dia. Bawah. Dia panggil kalau kita ngaji dalam bab at-tawazun. Tu bab keseimbangan. Dia tak lari. Ada siang, ada malam, ada baik, ada jahat. Dia tak hilang. Hilang tak hilang kiamat lagi. Apa lagi ni? Maka marah dengan sabar tak boleh hilang. Sebab lawang dia dah. Betul ni? Itu dia panggil gitu. Itu kehebatan manusia. Sebab tu manusia kalau kita ngaji, dia ada dipanggil tawazun, keseimbangan. Malaikat dah. Malaikat dia straight je. Taat. Syaitan straight kau. Jahat je. Maka dia tidak ada tawazun. Kita ada keseimbangan. Itu hebatnya manusia. Nampak? Dia ada, marah ada, sabar ada. Jahat ada, baik ada. Itu manusia. Itu hebatnya kita. Itu sebab tu kita boleh naik sehingga mengatasi makhluk-makhluk yang lain di sisi Allah. Itu hikmah. Tu. Okey. Jadi kalau tak ada sifat marah, ada tak tugas kita nak lawan marah? Ada tak sabar? Sabar akan hasil tak kalau tak ada marah? Saya jawab ke dia. Tak ada kan? Sebab kita boleh kata sabar sebab adanya marah. Tu. Kalau tak ada jahat, boleh tak kita kata ada baik? Boleh ke tak? Tak boleh sebab nak beza kat mana? Itulah. Kita boleh kenal hak ni lelaki, hak ni puang. Sebab ada pembezaan lah. Betul ni? Sebab apa mu kata lelaki? Macam mana mu kenal hak tu lelaki? Kalau kita tak kenal puang, boleh tak kita kenal lelaki? Tak boleh kan? Itu sifat dia. Maka marah tak hilang. Tak boleh hilang. Sebab kalau marah ni lah untuk menghasilkan sabar. Betul? Orang kata kita sabar sebab apa? Contoh saya kita kata, musuh boleh sabar dia tengok contoh. Sebab apa dia kata musuh boleh sabar? Sebab dia tengok. Orang tipu mu 200,000 mu. Tu tanda dia. Boleh dia kata sabar. Betul tak ni? Lawang dia. Sebab biasa orang marah dah. Orang kata 200,000, 2 iya. Gacohnya. Betul? Nak cerita. Maka sabar tu hasil ada sifat marah. Sebab tu sabar lawang dia marah. Dah boleh. Sebab tu orang kafir pun sampai kiamat. Ada sama tu Palestin tu. Kita akan berperang sampai hari kiamat dah kita. Dah kita kiamat perang macam. Dah kita nak, kalau tak ada orang jahat, nak perang dengan siapa kita? Saya jawab. Ni dah Allah salli ala Muhammad, jangan pusing lah. Kalau tengok Palestin kena bongkong. Memang kerja kita dah tu. Mana kita perang, lawan je kafir. Betul tak ni? Itu kerja kita. Betul tak? Dah kita nak melawan ni tak boleh. Kita lawan kafir sini. Kedak Kedak lawan. Tak lawan, bukan orang beriman lah kita. Sebab orang beriman ni kerja dia berjihad pada jalan Allah. Jihad ni banyak spek. Banyak sudut. Orang Palestin sudut dia, jihad dia perang gong-gong napang. Kita sini perang menumbangkan kebatilan yang ada pada Malaysia kita ni. Betul ni? Itu jihad cara kita. Betul tak ni? Kedak. Ni tak jihad langsung. Tengok maksiat pun. Kita pula tupas kaki. Ada orang. Nampak? Kita ada hati tak? Ada tak? Kamu tanya di Besuk Malang. Maka kita orang Islam ni nak tahu kita mukmin tak mukmin mudah je. Saudara kita tu dibung, diperang tu kita ada rasa tak? Kalau tak ada rasa, no iman. Dah orang cetang iman kita. Kita mesti rasa. Sebab orang mukmin, orang Islam ni satu tubuh badan Nabi kata. Satu tubuh badan. Kalau linga kita masuk perah, linga saja pergi klinik ke, habis kaki tangan pergi. Cik jawab. Habis je. Lalu Palestin dibunuh, kita duduk sini rasa benda. Tak rasa benda. Cek iman kita. Tu ni. Itu janji Allah dah Palestin ni. Janji Allah dah. Orang Yahudi disebut dalam Quran dah kan. Lagu mana perangai orang Yahudi. Tu ni. Terimalah hakikat tu. Kita tetang je lah. Betul. Lu Yahudi ni, Yahudi kat kita. Ada tak Yahudi kat kita?
Kita ada. Ada tau. Mana dalil Ustaz kata ada? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Betul? Orang Allah Ta'ala murka Yahudi. Sesat Nasara. Betul ni? Dah ada tak orang hak Tuhan benci duduk di Terengganu? Ada ke tak? Ada. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, hak perut makan haram, Tuhan benci tak? Macam kita macam bak perut tu ingat lagi. Kena ingatlah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca Quran kan? Betul ni? Maka orang yang Allah benci, orang murkai, orang yang makan haram, contoh tu. Dah. Ini sifat orang Yahudi lah. Orang mukmin tak makan haram. Betul? Ni kita nak faham ngaji. Jadi kita kena benci lah benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Jadi perang kita di Malaysia, di Terengganu ni, orang yang membuat kemaksiatan kepada Allah. Maksiat kepada Allah, maka hak tu kita perang dia. Bukan perang dengan pedang. Kita dakwah dia. Ajak dia kembali kepada agama. Tu dia. Ni kita dah ajak langsung. Bulang-bulang sangat ke masjid. Lagi. Tapi kita dah ajak pun orang buat baik. Ni silap lemah lah iman kita. Keimanan kita cukup-cukup lemah. Tu check lah kita. Maka kita hari ni duduk sini, kita hanya iringi doa je. Doa je. Setakat mana doa kita kepada Allah? Supaya Allah Ta'ala beri kekuatan iman kepada mereka. Hak yang pentingnya kita nak, tentera-tentera di Israel, di Palestin tu, kita nak dia mati syahid. Biar dia mati kerana Allah. Hak tu je kita nak. Sebab syahid ni cita-cita kita. Kau orang bangga tuan muda tak mau mati syahid. Nak kan? Ada. Maka kita hanya doakan kepada dia supaya dia mati dalam keadaan syahid. Berpegang teguh pada jalan Allah. Apa lagi? Dia diuji. Dia perlu sabar tu. Dia diuji dengan perang. Maka nak pegang kemah la ilaha illallah. Itu je kita doa. Kita doa supaya penduduk Palestin tu istiqamah di atas la ilaha illallah. Kita nak tu je. Maka bila dia boleh hak ni, itulah ahli syurga. Itu ahli syurga. Quran ayat tengah-tengah dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Betul tak? Baca-baca tak percaya. Kita nak doa hak ni je. Supaya dia istiqamah. Sebab tu Allah kata innal ladzina qalu rabbunallahu. Betul tak? Sesungguhnya orang yang menyatakan, yang menegaskan, yang menyungguhkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Nampak? Bila kita pegang dah Tuhan aku Allah. Thumma istaqamu. Kemudian istiqamah. Biar dia pegang betul. Allah Tuhan aku tetap satu. Betul ni? Hak tu kita nak. Nampak? Maka orang beristiqamah. Fala khaufun alaihim. Maka mereka tidak ada takut sedikit pun. Apa yang menimpa mereka. Tu. Nampak? Dia tak takut pun. Kerja dia dah. Memang perang daripada dulu lagi. Betul ni? Cuma kita doa supaya dia kekal istiqamah di atas tauhid dia kepada Allah. Walahum yahzanun. Mereka yakin dengan Allah ni, dia tak ada duka cita pun apa yang berlaku. Betul ni? Ini kita nak faham ni. Ini jihad kita. Ni kita tak sedih. Kita tak ubah pun diri kita. Betul ni? Tak perlu sedih. Mereka orang beriman ni, dia tidak ada duka cita pun. Mereka berbangga. Mereka dapat mengesakan Allah SWT. Ini sifat orang mukmin. Jadi kita hari ni doa lah. Kita doa supaya mereka tetap atas la ilaha illallah. Sebab mereka tidak takut pun. Nak sebang bong lah setara mana pun. Sebab mereka orang beriman. Daripada kecil dah dia dididik dengan agama. Betul ni? Cuma doa kita hari ini supaya Allah istiqamahkan dia di atas la ilaha illallah. Thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Betul ni? Di atas pengakuan dia. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Ini hebat. Kalau mati, syahid. Itu kita nak. Kita nak mati syahid. Kau orang bangga tuan muda tak ambuh? Amba nak mati syahid. Mana lagi? Siapa tak mau mati syahid, rugi. Sebab nikmatnya mati syahid. Kalau Allah suruh kita hidup mula, contohlah. Kalau kita mati syahid kan. Lepas tu, kalau Allah izinkan kita hidup, kita nak 1000 kali lagi mati syahid. Sebab apa? Nikmat. Betul ni? Ni kita takut mati syahid. Mati tengah ripun biti. Enggak. Kita tak mikir. Faham? Ngaji kita pernah orang bagi hati. Betul tak ni? Ya kedak ni. Ni imam kita. Allah. Tapi kita kadar kita lah.
Kita di Malaysia tak ada gitu. Kita dakwah je lah. Nah, ajak manusia kembali kepada Allah. Mati dalam menegakkan agama lah tu. Kena gana lagi syahid. Betul ni? Kita tak ada perang lagi. Kalau perang, berani nak perang? Nak perang mana tak ada persediaan. Kita kena bersedia. Dah, perang ni dia ada jasmani dan rohani. Tapi hakikat sebenar adalah rohani. Sebab tu perang Badar tu contoh nombor satu yang paling hebat. Dah, ada tak senjata? Ada. Tetapi tak canggih. Tentera ramai tak? Tak ada, sikit je. Tapi menang. Maka rohani tu, pertolongan Allah. Betul ni? Tapi kita mesti ada persiapan jasmani. Paling kurang belajar silat cekak. Faham lagi? Kerana dah kita nak pegang napang tak pandai. Dah, paling guna boleh pegang pedang samurai. Kedak ni. Dah, belajar di rumah. Seorang diri tak apa. Tebah pokok-pokok duduk pun. Betul lah ni? Sebab nak ada syarat dia. Kerana ni, paling komang boleh tunggang kuda. Betul tak ni? Paling konang berenang pun boleh. Ni berenang tak boleh, naik kuda tak boleh. Berat sungguh. Kenapa boleh? BMW boleh ya. Berat sungguh. Paling kurang persiapan jasmani tu ada juga. Tapi hak sebenarnya adalah rohani kita, pergantungan kita kepada Allah. Itu persiapan kita. Kita tak tahu Malaysia ni bila-bila masa je. Betul. Kita tak tahu. Betul. Jadi hak paling kuat sekali kita perlu pergantungan kita kepada Allah. Hak tu kita nak. Sebab menjadi tanggungjawab Allah menolong orang mukmin, orang beriman. Betul. Maka ni kita ngaji nak bagi hati, nak bersihkan hati kita supaya kita bergantung hanya kepada Allah. Tapi kalau hati kita kotor, kita tak bergantung kepada Allah. Betul ni? Maka inilah yang pentingnya. Jagalah diri kita. Molek dah kita ngaji kitab nama bagi hati ni, molek comel dah lalu dah. Cuma amal je lah. Amal. Jangan tak beramal hak kita ngaji tu. Amal kata di besuk malang, dia bak perut. Nama bagi hati kau, bak perut. Amal suruh tinggal belaka dia harang. Nak berat kau nak tinggal. 200,000 dalam bank kau harang belaka. 30,000 kau bawah meja. 20,000 kau bawah kursi. Faham lagi? Lepas tu 10,000 kau bawah lasir. Faham lagi ni? Dapat tu 40,000 pula. Kau tu kau dalam bonek kereta. Piti harang kita ambil rasuah ke apa nak kira lah. Buat contoh. Faham? Lepas tu kita pun ngaji. Melama bagi hati. Sudah. Mari sudah. Lepas tu tanya diri kita. Hati kata, sudah. Tapi 200,000 nak tahu gitu. Tanya hati lah. Tanya imam kita. Sebab kalau lagi ada makanan yang haram, no way. Ada. Tak usah harap lah kita. Buanglah. Hak tu perlu pada imam tu. Nak buang tu, ya Allah bukan mudah. Tak. Tapi tanya hati lah. Tanya hati. Macam orang bangun tuan muda ni dah ngaji dah hari tu. Bak perut kan. Okey. Jadi minta-minta orang bangun tuan muda ni tak ada dah lah hak haram. Kalau latar 2 keping pun cokeh rumah. Betul tak ni? 2 keping latar. Cokeh. Kalau JPKK suruh bagi 5 keping seorang, kita abang kita 2 keping buat lagi. Tak bagi. Apa lagi? Buat contoh. Apa lagi? Buat contoh di rumah malam aku jambang. JPKK kata, mu bagi 5 orang ni Usul, Rafizi, Hajimak. Apa lagi? Contoh, ni nama ni mu bagi makuk jambang. Ya 4 orang je. Apa ni bahan dia se? Kena bokeh lah makuk jambang tu. Kalau tak bokeh pun kita minta halal. Sebelum kita mati lah. Tu jangan main-main. Jadi benda ni lah yang perlu kita sedar. Jadi kita kena amal lah. Kalau kita ngaji dah tu, kita kena amal. Walaupun perik, walaupun berat, kita buang lah. Kita bersihkan pitih kita tu. 200,000. Bukan kita bakar api. Tu bondo. Kita dalam hukum syarak kan, kita ada kaedah membersihkan duit haram. Betul ni? Tu ulama tahu. Pergi ke ulama. Dia pandai membersihkan duit tu. Jadi kalau kita tak ngaji, mari zuk roda, kita pergi bakar habis. Rugi lah, apa pergi bakar je. Betul tak? Dia ada cara dia. Islam tu hebat tu. Islam agama jawapan. Segala masalah yang berlaku semua Islam dia jawab lagi. Betul? Itu hebat agama kita. Tu. Okey. Anak-anak balik ni. Dadang dah ni. Dah apalah dadang pun. Kita baca mula. Kita baca mula. Nak temu test lagi. Nanti nak ni. Kita baca temu titik. Lepas tu kita balik. Sebab 10-20 kat sejam. Guram dia ni. Apa guram hari ni?
Nampak? Kalau 35 minit nak balik dah. Ni hari ni apa kat sejang ni? Gerak dengan jimat dah ayat langsung. Okey, itu tengok tempat titik tu. Maka dia kata tadi, dan tiada aku dikehendaki dengan memecahkannya itu, menghilangkan sama sekali, bukan suruh hilang terus. Kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali. Memang sifat marah tu tak boleh hilang sama sekali. Sebab itu senjata bagi orang mukmin. Nah, senjata kita bagi orang mukmin. Kita tengok Khalid Al-Walid, lagu mana marah dia. Nah, bila orang kata Nabi dah adil, cabut pedang lalu. Apa lagi? Sayyidina Ali, tengok kata. Nah, ia kalau tu kata, Rasulullah kata aku mati kena bunuh dok pun, putus lalu. Apa lagi? Putus lalu. Maksudnya sifat tu nak ada. Tapi berlandaskan syarak. Itu sahabat. Sahabat marah. Kau dah marah. Tapi marah mengikut kaedah syarak. Sebagaimana Sayyidina Ali nak pacung tekak orang kafir ketika perang. Ingat lagi. Tiba-tiba Sayyidina Ali nak pacung. Dia berhenti pacung. Jadi orang kafir tu kata, "Hei Ali, kenapa mu nak pacung tekak aku?" Tak. Sebab ketika aku nak pacung ni, dengan menafsu aku. Bukan kerana Allah. Sebab aku nak marah ke muludah muka aku. Jadi aku nak pacung. Lepas hilang marah tu lah. Apa lagi? Itu hebatnya sahabat. Masuk marah boleh. Tapi mengikut kaedah syarak. Marah tak boleh hilang. Mesti ada. Kalau tak ada sifat marah. Sahabat. Tengok Sayyidina Umar. Lagu mana kan? Padri tu. Kristian tu kan? Mari kat Nabi nagih hutang tu. Ingat lagi? Dia tarik kain Nabi tu. Umar lagu mana Umar? Nak tebah lalu. Nabi kata, sabar. Bang, maka sifat tu mesti ada. Ni kita orang wakrana ke tok guru kita ke orang hina Islam kita nak marah sikit dah ni. Mana marah mu? Rupanya kita takut. Sifat marah ada nakut rupanya. La ilaha illallah. Takut bendanya. Betul ni? Kita bangunlah. Begitu. Ni takut lah orang hina Islam. Betul ni? Jangan takut lah. Kita ada sifat tu mesti ada. Tidak nak buang. Itu bagi senjata bagi orang mukmin. Itu senjata kita. Okey. InsyaAllah lah. Habis itu. Sebab dia tiada hilang ia sama sekali. Tengok kalau kita baca lebih pada tu pula. Maka kena ada. Kena hasilkan. Itu contoh dia. Jadi insyaAllah lah padang lah dulu. Panjang umur diizinkan Allah SWT. Ada rezeki kita sambung mana? Dan tiada sayugia. Sepatutnya bahawa ia hilang. Tak sepatut dia hilang kata. Bahkan jika hilang tak hilang. Tapi jika hilang, nak cerita pentingnya marah ni. Dan jika hilang ia, nescaya wajib menghasilkannya. Itu maksud dia. Okey, insyaAllah panjang umur diizinkan Allah SWT. Ada rezeki, kita sambung situlah. Doa-doa lah supaya panjang umur lagi. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.